Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam video pada kali ini. Kita akan sambung lagi pembelajaran kita berkenaan formula yang terlibat untuk penyelesaian trigonometric equations. Dalam video yang lepas, kita dah belajar tentang penggunaan trigonometric identities. Jadi untuk pembelajaran pada kali ini, kita akan teruskan lagi dengan double angle formulas dan compound angles formula. Kita akan belajar melalui contoh-contoh soalan yang berikut. Untuk soalan yang pertama, kita tengok dekat sini. Find the value of x. Maaf, yang tadi tu contoh soalan trigo basic identities yang saya dah terangkan dalam video sebelum ni. Untuk hari ni kita sambung terus ke soalan yang kelima, sambungan daripada video yang lepas. Kita ada cos 2x sama dengan sin 2x minus 30. So sekarang saya nak ajar awak macam mana nak tentukan formula mana yang kita nak guna. So sekarang dekat sini kalau awak tengok ada yang berkaitan dengan double angle formula dan yang ini pula macam kita boleh gunakan persamaan compound angles formula. Cumanya saya nak cakap terlebih dahulu berkenaan formula compound ni. Awak kena hati-hati dengan positif, negatif sign ni. Untuk sign A plus minus B, dia punya formula dekat sebelah kanan ni padanan dia sama. Kalau equation sebelah kiri ni positif atau tambah. Kalau formula sebelah kiri ni tambah, kanan pun tambah. Kalau equation sebelah kiri ni tolak, kanan pun tolak. Untuk cos pula, dia terbalik Awak tengok, kalau atas awak padankan dengan formula yang atas. Macam ni, sebelah kiri tambah, sebelah kanan tolak. Sebelah kiri tolak, sebelah kanan tambah. Ikut padanan dia, atas dengan atas, bawah dengan bawah. Untuk tan pula, yang atas fraction ni, atas sebelah kiri tambah, atas dia pun tambah. Sebelah kiri tolak, yang atas ni pun tolak. Tapi yang bawah ni dia terbalik. Kalau dekat sini tambah, dekat sebelah kanan ni tolak. Kalau dia tolak, yang sebelah kanan ni tambah. So untuk formula compound ni, awak kena hati-hati dengan penggunaan positif, negatif sign ni. So itu saya nak sentuh pasal compound angles formula. Jadi dekat sini nak tentukan kita nak pakai double angle atau compound angles formula. Kita kena bijak jugalah nak kena tentukan. Kalau kita pakai double angle formula, kita takkan ada penyelesaian untuk kita punya variables atau unknown ni. Sebab nanti kita akan gantikan theta dekat sini dengan x. Kalau macam sebelah kanan pula, kalau awak nampak, kita ada suatu nilai dekat sini yang kita boleh gunakan untuk pengiraan. Jadi, dekat sini kita akan menggunakan formula compound. Sebab kita ada nilai tambah dekat sini, dia dah bagi nilai. So, dah berkuranglah kita punya unknown. Kalau kita guna double angle nanti, kita punya unknown takkan selesai. So, kita pakai yang nilai yang dah siap diberi. So, sekarang kita pilih yang berpadanan dengan equation ni adalah compound angles formula. Sebab dalam ni ada negative sign. Simbol tolak. Kalau ada tambah tolak ni, kita boleh pakai compound angle. Sebab compound angles ni, dia memang berkaitan dengan equation yang ada tambah atau tolak ni.
Okey, kita teruskan kita punya pengiraan. Okey, so tadi kita dah pilih nak jawab soalan ni menggunakan compound angles. Okey, so sebelah kiri ni kekal lah. Cos 2x sama dengan sin 2x minus 30. Okey, so dekat sini sin 2x minus 30. Okey, so kita padankan dekat sini. So ini kita punya A, ini kita punya B. Lepas tu kita tulislah dia dalam bentuk persamaan yang diberi. Okey, so kita akan dapat sin A tadi 2x cos B cos B 30. Okey, tak perlu ambil nilai negatif ni sebab negatif ni adalah kita nak rujuk dekat tolak ni saja. So nanti dekat sini pun akan tolak. Okey. So dekat sini sebelah kiri tolak, sebelah kanan pun tolak. Tolak cos A 2x. Lepas tu ada sin B 30. Okey. So kita gantikan dalam equation ni sin 2x minus 30 kita boleh pecahkan dia menggunakan compound angles. So dia akan jadi seperti yang bawah ni lah. Saya dah masukkan nilai A dan B. Okey, sin 2x cos 30 minus cos 2x sin 30. Okay, so nilai 30 ni nanti akan membantu kita punya pengiraan. Sebab ada nilai dekat sini, so kita boleh teruskan pengiraan. Okay, sama dengan, okay, cos 30 ni kita boleh tekan kalkulator. Pastikan mod in radian. Okay, sorry, biarkan mod dalam degree. Okay, tak perlu tukar kepada radian. Okay, so yang ini kita akan dapat sin 2x cos 30 awak akan dapat 0.866. Okey, tolak cos 2x sin 30 pula, tekan kalkulator, kita akan dapat 0.5. Okey, lepas tu nanti kita susunlah yang perkali ni bawa ke depan. So kita akan dapat 0.866 sin 2x minus cos minus, okey, perkali dia bawa ke depan 0.5 cos 2x. Okey, yang cos ni dia sama kan, so kita bawa dia ke sebelah kiri. Cos 2x ni tolak, jadinya tambah 0.5 cos 2x sama dengan 0.866 sin 2x. Okey, jadi sebelah kiri ni dia punya variable dia sama. Okey, so kita boleh tambahkanlah. Yang ini perkali dia 1, yang ini perkali dia 0.5. So 1 tambah 0.5 sama dengan 1.5 cos 2x sama dengan 0.866 sin 2x. Okey, jadi daripada sini, kalau awak perasan dalam slide yang sebelum ni, untuk basic trigo identities tu, ada formula yang menyatakan bahawa sin x over cos x equals to tan x. Okey, saya tunjuk dekat awak formula tadi. Okey, so ini daripada awal slide tadi. Okey, dekat sini ada quotient identities. Kalau awak tengok dekat sini, dia nyatakan tan theta bersamaan dengan sin theta over cos theta. Jadi, bila-bila awak selesaikan trigonometric equation, kalau awak jumpa sin per cos, awak akan dapat tan. Okey, kalau cos per sin sama dengan cot. Sebab apa? Cot, saya beritahu awak sebelum ni adalah 1 per tan theta. So, bila 1 per tan, dia akan terbaliklah. Cos naik atas, sin turun bawah. Okey, tapi cukup sekadar awak tahu yang tan sama dengan
sin over cos untuk memudahkan jalan kerja pengiraan awak selepas ni. Okey, jadi sekarang saya ada sin, saya ada cos. Jadi saya nak jadikan dia sebagai sin x per cos x supaya saya boleh tukar dia kepada tan. Okey, so saya nak kena satukan kedua-dua triangle function ni lah. Okey, so 1.5. Okey, cos 2x saya pindahkan ke kanan. 0.866 sin 2x. Okey, cos saya letak bawah ni. Okey, sebab dekat sini darab, so pindah sebelah, dia jadi bahagi. Okey, jadi yang sini pula pun ada darab juga. Okey, dot ni darab. Okey, bila darab, 0.866 ni pun boleh dibawa pindah ke sebelah kiri. Okey, dia jadi 1.5 bahagi dengan ni darab, pindah sebelah kiri jadi bahagi 0.866 sama dengan sin 2x over cos ni cos 2x. Cos 2x. Okey, jadi equation ni dah jadi sin per cos tadi adalah sin tan x kan. Okey, tapi dekat sini oleh kerana dia punya variable dekat belakang ni 2x, jadinya sini jadi tan 2x. Okey, yang ini sebelah kiri ni kita tekan kalkulator. Kita akan dapat 1.732. Okey. Okey. Selalu biasakan apa yang awak nak cari, awak letak dia sebelah kiri equation. Okey, supaya mudah awak nak kira. So ni sama dengan 1.732. Saya ubah dia punya tempat sahaja. Okey. Apa yang saya nak cari, saya letak sebelah kiri. Okey. Jadi 2x sama dengan inverse tan pindah sebelah kanan sama dengan 1.732. Bila tekan kalkulator, awak akan dapat 59.999 atau kita bundarkan dapat 60 darjah. Okey, so ini adalah awak punya reference angle untuk 2x. Untuk case yang ini kita panggil dia double angle, 2 kali pusingan. So jangan bawa 2 ni ke sebelah kanan pada step yang awal ni. Belum lagi Okey, so biarkan sahaja 2x equals to 60 degrees. Okey, so macam mana nak tentukan dia punya sudut-sudut tu? Okey, saya tunjuk sambungan dia dalam slide yang seterusnya. Okey, so ni tadi kita dapat tan 2x equals to 1.732. Ini sign dia positif. Okey, so nanti kita akan consider tan positif pada kuadran 1 dan 3. Okey, jadi dekat sini 2x sama dengan inverse tan 1.732 tadi. Okey, so kita akan dapat 60 darjah. Okey, sekarang ni ada 2x. So ini adalah double angle. Okey, 2 kali pusingan. Okey, so kita kena consider 2 kali pusingan. Okey, pada pusingan yang pertama, ini kita punya reference angle Okey, pada kuadran yang pertama, sudut kita adalah 60 darjah. Okey, kemudian tan positif lagi pada kuadran yang ketiga. Okey, jadi reference angle awak dekat sini. Okey, jadi sudut yang kedua, ni dua-dua pada pusingan yang pertama. Sama dengan 180 tambah dengan 60 darjah. So, sama dengan 240 darjah. Okey, kemudian dia pusing sekali lagi. Okey, so ni tadi dah sekali pusing, 360 darjah. Okey, kemudian pada kuadran yang pertama, tapi pusingan yang kedua, sudut awak adalah 360 tambahkan dengan 60 darjah. Sebab kat sini tadi 60. Cuma dia dah pusingan yang kedua. So, sama dengan 420 darjah.
Okey. Ni tadi untuk pusingan yang kedua. Okey, ni pusingan yang kedua pada kuadran yang pertama. Okey, kemudian dia positif lagi juga pada kuadran yang ketiga. Cuma ini kita consider pusingan kali kedua. Okey, so yang ni tadi daripada sini. Ni dah satu pusingan lengkap. Okey, lepas tu dia pusing lagi sampai kuadran yang ketiga. So dekat sini. Kita punya reference angle duduk dekat sini. Okey. Jadi, sudut yang keempat ini pada pusingan yang kedua adalah tadi satu pusingan lengkap 360 darjah. Okey, lepas tu yang atas ni pula daripada first quadrant ke second quadrant 180 tambah lagi dengan reference angle pada kuadran yang ketiga 60 darjah. Okey. So ini kira kita akan dapat 600 darjah. Okey. So ni tadi kena faham kalau dekat sebelah kiri ni 2x tak boleh bawa 2 ni siap-siap ke kanan. Awak kena kira dulu dia punya sudut-sudut di kuadran-kuadran yang terlibat lah. Okey. Kalau 2x ni maksudnya 2 kali pusingan. So awak kena consider untuk pusingan pertama. Okay, dia positif pada kuadran yang pertama dan yang ketiga. Tu yang kita dapat 60 dan 240 darjah. Okay, lepas tu untuk pusingan yang kedua pula. Okay, dah habis 360 darjah. Kita pusing lagi sekali. Okay, pun tadi tan positif pada kuadran yang pertama dan yang kedua. Cumanya yang kedua ni kita kena consider pusingan kali kedua lah. Okay, so kena tambahkan dengan 360 untuk kuadran yang pertama ni. Okay, so reference angle kita duduk kat sini. So untuk kuadran yang pertama, untuk pusingan yang kedua adalah 360 tambah 60. Kita akan dapat 420 darjah. Okay, lepas tu dia positif lagi pada kuadran yang kedua. Okey, cuma untuk pusingan yang kedua. Okey, ni tadi dah cukup satu pusingan 360 darjah. Kita pusing lagi kali kedua sampai ke kuadran yang ketiga. Samalah kuadran 1, kuadran 3. Kuadran 1, kuadran 3. So untuk pusingan yang kedua pun sama. Kena pusing dia sampai kuadran yang ketiga. Okey. So nak kira dia satu pusingan lengkap tadi 360. Lepas tu atas ni tadi 180. Okay, lepas tu reference angle kita duduk kat sini 60. So tambahkanlah ketiga-tiga ni kita akan dapat 600 darjah. Okay. Ni tadi 420. Jadi jawapan akhir nanti kita tulis balik. Ni tadi 2x Jangan awak jawapan akhir awak tulis x. So, 2x equals to, okay, senaraikan kita punya sudut-sudut ni tadi. Okay, daripada rendah ke tinggi. 60 darjah, 240 darjah, 420 darjah, dan 600 darjah. Okay, jadi jawapan akhir, last kali x tu baru awak bahagikan setiap satu ni dengan 2. 60 bahagi 2, 240 bahagi 2. 420 bahagi 2 dan 600 bahagi 2. So jawapan akhir kita adalah 30 darjah, 120 darjah, 210 darjah dan 300 darjah. Okay. So dekat sini awak nampaklah contoh yang berbeza dengan apa yang kita dah belajar dekat trigo basic identities. Kalau trigo basic identities tu dia just melibatkan x sahaja. X sahaja maksudnya satu pusingan lengkap sahaja 360 darjah. Kalau equation yang melibatkan 2x macam ni maksudnya kena pusing 2 kali pusingan. Okay. Kalau in case in future awak jumpa x per 2 tu, 2 ni pun jangan bawa pindah ke kanan, darabkan siap-siap. Jangan. Ini maksudnya dia separuh bulatan sahaja. So maksudnya daripada 0 sampai 180 darjah. Okay. So ni in case kalau awak jumpalah.
Okey, kalau 2x maksudnya 2 kali pusingan. X per 2 separuh pusingan. Kalau x tu 360 darjah. Okey, so ini just nota tambahan lah untuk pengetahuan awak. Okey, so ni tadi dah ada pengalaman baru berkenaan 2x double angle, 2 kali pusingan. So cara pengiraan dia macam ni lah. Okey, dia positif tadi, still kena tengok dia positif dekat mana. Macam tan ni, kuadran 1 dan 3 lah. Kalau negatif, kena ingat jangan waktu awak kira guna kalkulator tu, jangan masukkan nilai negatif. Negatif tu sekadar rujukan awak nak tentukan dia duduk dekat kuadran yang mana. Okay, contoh macam tan ni, kalau negatif maksudnya dia duduk dekat kuadran 2 dan 4. Okay, so itu kena faham betul-betul dia punya basic tu. Okay, seterusnya kita akan tengok contoh yang berikutnya. Okay. Okay, kita tengok contoh yang seterusnya. Okay, soalan nombor 6 ni. Cos X tambah 45 darjah tambah cos X tolak 45 darjah sama dengan negatif 1. Okay, kalau kita tengok soalan ni memang mudahlah kita nak padankan dengan kita punya trigonometric formula. Okay, jadi formula yang sesuai dekat sini memang nampak jelaslah kita boleh gunakan compound angles formula untuk soalan ni. Okay, so yang ni untuk buat penggantian, kalau macam dekat sini cos, so kita akan pakai equation yang kedua ni lah. Okay, so daripada sini kita ada dekat formula ni ada A dan B. So kita wakilkan setiap satu ni sebagai kita punya A dan B. Ini pun sama, A dan B. Okay, so nanti kita boleh masukkan terus dalam formula ni. Kita salin je kita punya equation sebelah kanan ni. Okay, cumanya dekat sini kalau atas tambah, dekat sini sebelah kanan ni tolak lah. Okay, so sekarang tambah ni. Okay, so saya akan salin balik formula tu. Cos A kita X. Lepas tu cos A, cos B kan. Okay, so cos B pula 45 darjah. Okay, lepas tu atas tu tambah. Yang ni cos A, cos B. Okay, dekat sini tambah, sebelah kanan ni tolak. So dekat sini tolak. Okay, sin A, sin B. Sin A, sin B. 45 darjah. Okay, so itu adalah baru sebutan yang pertama. Okay, untuk sebutan yang kedua ni kita sambung lah. Sambung. Okay, cos X tolak 45. Okay, so kita pakai simbol tolak pula. Okay, formula sebelah kanan dia kita salin yang ni lah. Cos A ni tadi X. Okay, lepas tu cos B. Cos B 45 darjah. Tolak dengan sin A, sin B. Okay, sorry, dekat sini tolak. Kalau tolak, dia mesti guna tambah. Okay, so dekat sini tambah sin A X. Lepas tu sin B. B pun 45 darjah. Okay, cumanya dia berbeza dekat positif negatif sin ni tadilah. Sama dengan negatif 1. Okay, kemudian mana-mana yang kita dah ada nilai macam ni, cos 45, sin 45, cos 45, sin 45, kita boleh terus tekan kalkulator lah buat penggantian. Okay, so kita boleh masukkan cos. Tapi yang nilai ni, bila kita tekan kalkulator, kita dapat nombor kan. Kita akan tulis dekat depan kita punya term lah.
Okey, tapi sebelum tu kalau kita perasan dekat sini, kita ada term yang sama. Okey, macam sin X, sin 45 dan sin X, sin 45. Yang ni pun sama, cos X, cos 45 sama dengan cos X, cos 45. Jadi sebelum kita tekan kalkulator tu, kita boleh simplify dulu kita punya equation ni lah. Okey, contoh cos X, cos 45 tambah dengan cos X, cos 45. Okey, so perkali depan dia 1. Ni 1, so bila tambahkan dia jadi 2 lah. 2 cos X, cos 45 darjah. Okey, untuk sin X sin 45 pula, negatif sin X sin 45 tambah sin X sin 45. So, negatif 1 tambah 1 sama dengan kosong. So, tak perlu tulis lagi lah. Ni terus sama dengan negatif 1. Ni tadi nilai dia kosong so kita tak tulis. Okey, kemudian kita nak selesaikan. Kita selesaikan 2 cos X. Okey, cos 45 ni kita buat pindah ke sebelah kanan. Mana yang kita boleh selesaikan, kita selesaikan lah. Ni cos 45 darjah. Okey, kita tekan kalkulator. Ni 2 cos X sama dengan, ni negatif 0.7071. Okey, kemudian cos X sama dengan negatif 0.7071. Kita bahagikan dengan 2. 2 buat pindah ke kanan. Okey, so ni kita akan dapat cos X sama dengan, ini bahagi 2, 0.3536. Jadi last sekali kita boleh dapat nilai X kita. Kita inverse cos 0.3536 dan kita akan dapat, okey, sorry, yang ni tadi kita 2 ni kita bawa turun sekali 2 bawa turun. Okey, jadi kat sini tak perlu ada 2 lagi lah. Okey, so daripada sini nilai dia negatif 0.7071. Jadi cos X, yang ni tak perlu bahagi lagi dengan 2. Kita dah bahagi 2 siap-siap dekat atas tu Okey, so ni tadi nilai dia negatif 0.7071. Okey, bila nak masukkan, awak nak kira pakai kalkulator. Okey, macam saya pesan, kalau ada nilai negatif ni, tak perlu masukkan nilai negatif. Okey, negatif ni nanti just sekadar rujukan untuk kita tentukan dia berada di kuadran yang mana. Okey, so masukkan dulu 0.7071. Dia tekan kalkulator, kita akan dapat 45 darjah untuk nilai X. Okey, ini adalah kita punya reference angle. Macam yang contoh-contoh yang saya tunjukkan sebelum ni. Setiap nilai X yang kita dapat daripada kita punya triangle function adalah kita punya reference angle. Okey, so sekarang nak tentukan sudut sebenar dia, kena tengok positif negatif sign kat sini. So dekat sini negatif. Okey, kena ingat balik kita punya kuadran ni. Okey, cos negatif pada kuadran 2 dan 3. Kuadran pertama dia positif, kuadran keempat pun dia positif. Jadi sudut kita sekarang adalah pada kuadran yang kedua dan ketiga. So kita cari untuk setiap satu. Okey, untuk kuadran 2, kita punya reference angle dekat sini yang rapat dengan paksi X. So reference angle kita dekat sini. Okey, jadi sudut sebenar pada kuadran yang kedua kita ini adalah, pada kuadran yang kedua, 180 darjah tolakkan dengan 45 darjah. So kita akan dapat 135 darjah. Okey, kemudian pada kuadran yang ketiga, kita punya reference angle duduk di sini. Okey, rapat dengan paksi X. Okey, jadi sudut pada kuadran yang ketiga ni, kita kira lah 180
tambah pula dengan 45 darjah. Sebab dia lebih daripada kuadran yang kedua ni kan. Dia melepasi ke kuadran yang ketiga. So, kena tambahlah 180 tambah 45 darjah. So, kita akan dapat 225 darjah. Okay. So, itu tadi dua sudut tadi. Yang dua ni tadi, awak jangan confuse dengan 2x Ini 2 ni adalah perkali bagi cos x. Jadi, kita nak selesaikan cos x ni, 2 kena bawa pindah ke sebelah. Macam contoh yang saya bagi sebelum ni. Dekat belakang ni, dalam bentuk double angle 2x. Itu yang kita tak boleh bawa pindah ke kanan. Okay, kalau kes macam ni, dia just perkali kepada cos. So, kita kena bawa pindah ke kanan. Okay. Okay, so ni tadi jawapan kita. Sudut kita berada di kuadran yang kedua dan ketiga. Jadi untuk jawapan akhir, kita salin baliklah dua sudut ni tadi. Jadi nilai. Okey, untuk soalan yang ketujuh ni. Okay, given cos A equals to negative 4/5 where A is between 0 to 180 degrees. Find tan A, tan 2A and cos 2A. Okay, so sekarang kita nak cari tan 2A dan cos 2A. Okay. Daripada sini, kalau awak dapat soalan macam ni, maksudnya awak boleh gunakan formula double angle. Okay. Sebab dia ada double angle dekat sini. Okay. Double angle formula pun memang ada 2 theta dekat sini. Nanti awak boleh gantikanlah theta tu dengan A. Okay. Cumanya, info yang soalan bagi ni, awak kena faham betul-betul macam mana nak selesaikan dia lah. Okay, so sekarang dia bagi tahu cos A sama dengan negatif 4/5. Okay, dan dia bagi tahu A adalah antara 0 ke 180 darjah. Okay, jadi A kita nanti berada antara 0 ke 180 darjah. Sama ada pada kuadran 1 atau kuadran 2. Macam mana nak tentukan dia kuadran 1 atau kuadran 2? Okay, so kita tengok dekat equation ni. Okay, kita ada cos. Lepas tu nilai dia negatif. Cos negatif pada kuadran 2 dan 3. Dia positif pada kuadran 1 dan 4. Okay, jadi sekarang dia cos negatif pada kuadran 2 dan 3. So, nak pakai 2 atau 3? Okay, dekat situ kita tengok dekat info yang soalan bagi. Soalan kata A antara 0 ke 180 darjah. Okay, jadi dia tak boleh duduk dekat kuadran 1. Dia duduk dekat kuadran 2. Sebab apa? Sebab nilai dia negatif tadi. Okay, kalau awak ingat formula SOHCAHTOA. Okay, so kita nak apply awak punya knowledge ni dekat soalan ni. Okay. Pada kuadran yang kedua ni, okay, lebih kurang macam ni. Sudut kita nanti, kita punya reference angle tu dekat sini. Okay. So, kita anggap ada segitiga dekat sini. Okay, ni sudut A kita. Okay, ni cos. Cos maksudnya kita kena pakai kah lah. Okay, cos A adjacent. Adjacent cos A sama dengan A per H. Okay, so sekarang kita ada nilai kita dekat sini. 4/5. Okay, negatif tu macam saya cakap untuk rujukan dia berada di kuadran yang mana. Okay, so adjacent bagi A adalah sudut bersebelahan dengan dia. Jadi ini adalah 4. Sisi yang berada di sebelah sudut A ini adalah 4. Okay, hypotenuse A per H. Hypotenuse 5. Hypotenuse adalah sentiasa yang opposite kita punya right angle. Okay, so hypotenuse kita adalah 5. Okay, so daripada sini kita bolehlah kira nilai kita punya opposite ni. Okay, guna teorem Pythagoras, awak akan dapat nilai
3. Boleh kira dekat situ lah. Katalah dekat sini saya wakilkan dia sebagai X. Okey, kita cari nilai X. Kita cari nilai X dulu Jalan kerja ni kena tunjuk lah. Okey, akan ada markah. Selalunya ada markah untuk pengiraan bagi teorem Pythagoras ni. Okey, kita tolakkan 5 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. Okey, kemudian punca kuasakan. Okey, 25 tolak dengan 16 sama dengan square root 9. Square root 9 sama dengan 3. Okey, so sisi bertentangan ni, opposite kita adalah 3. Okey, bila dapat soalan ni, awak dah ada info untuk dua sisi ni kan melalui persamaan Sohkah Towa ni. Okey, sisi lagi satu yang tak ada tu awak cari siap-siap supaya senang kita nak masukkan dalam formula double angle kita ni tadi. Okey, so bila dah dapat ketiga-tiga sisi ni dan kita dah tahu dia punya kedudukan, baru kita cari satu-satu apa yang soalan minta ni. Okey, so yang pertama dia minta tan 2A. Okey, tan 2A equals to, okey, ambil formula dekat sini lah. Tan 2A equals to 2 tan A. Okey, kalau dekat soalan ni dia pakai A, kita pakai A. Okey, dekat formula ni pakai theta kan. Okey, so kita tukarkan theta tu kepada A. Perkan dengan 1 tolak tan kuasa 2 A. Okey, lepas tu kita nak masukkan dalam formula ni 2 tan A. 2 tan A. Okey, tan A. Sekali lagi kita nak gunakan Sohkah Towa ni. So kalau tan, kita pakai Towa lah. Okey, tan A sama dengan Towa A over O over adjacent. Okey, O kita 3. Okey, adjacent 4. 3 per 4. Okey, lepas tu kena ingat tan. Tan pada kuadran yang kedua negatif Tan pada kuadran kedua negatif. So dekat sini pun kena letak negatif. Tak ada negatif, salah Okey, so kita darabkan dekat sini negatif 3 per 4. Okey, perkan dengan 1 tolakkan dengan tan kuasa 2A. Okey, so tadi kita dah dapat tan kan. Tan sama dengan negatif 3 per 4 kuasa 2. Okey, tentang positif negatif ni sangat penting kalau ikut pelajar yang lepas-lepas, kebanyakannya banyak membuat kesilapan pada positif dan negatif sign ni. Okay. Jadi setiap kali awak nak tentukan trigo equation ni, nak tentukan dia punya nilai ni, pastikan trigo function tu duduk dekat kuadran mana. Okay. Pada kuadran berkenaan dia positif atau negatif. Dekat situ kena alert lah. Okay. Negatif ni kena ada. Kalau tak ada, salah. Okay. Dan kita simplify kita punya equation dekat sini. Boleh simplify. Tu, sini 2. Jadi negatif 3 per 2 dekat atas tu. Yang bawah ni kita selesaikan. Ni saya kira sikit kat sini Okey, 1 tolak dengan 3, negatif 3 kuasa 2, 9 per 16. Okey, nombor negatif kuasa 2 positif. Okey, 1 tolak 9 per 16, 7 per 16. Okey, so kita nak bahagikan. Bahagi dengan 7 per 16. Kalau bahagi, kita boleh tukar jadi darab. Okey, yang fraction ni kita terbalikkan. 16 per 7. Okey, mana boleh simplify? Kita simplify lah. Okey, macam ni tadi. 16 dengan 2, 8. 2 jadi 1. Okey, dan kita selesaikan. Negatif 24 per 7. Okey, ni adalah jawapan untuk tan 2A ni tadi Okey, tan 2A dah selesai.
Okey, sekarang kita nak selesaikan cos 2A. Okey, saya buat kat sini. Cos 2A. Okey, cos 2A pula formula dia cos. Okey, ini. Kita ambil formula, nak guna 3-3 ni pun boleh. Mana-mana awak nak pakai. Okey, katalah saya ambil yang pertama je terus. Okey, cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A. Okey. Cos kuasa 2A. Cos tadi kita dah tahu sama dengan negatif 4/5. So, kita boleh ambil terus negatif 4/5. Cumanya dekat sini ada kuasa 2. So, kita letak kuasa 2 dekat sini. Okey. Tolak dengan sin kuasa 2A. Okey. Sin kena cari yang dekat soh ni. Okey. Soh. Jadinya sin A sama dengan opposite over hypotenuse. Okey, opposite over hypotenuse. Opposite 3 per hypotenuse 5. Okey, that's why kalau awak dapat segitiga ni daripada awal, awak cari satu sisi yang awak belum ada supaya senang nanti kita nak buat pengiraan macam ni. Okey, so soh tadi opposite 3 over hypotenuse 5. 3/5. Okey, sin pula pada kuadran yang kedua positif atau negatif? Positif Okey, jadi nilai dia adalah positif 3/5. Okey, dan kita masukkan dalam formula ni. 3/5 kuasa, ni dekat sini ada kuasa 2. So, letak kuasa 2 kat sini lah. Okey, kemudian kita selesaikan. Yang ini 16/25 tolak dengan 9/25. Okay, so jawapan akhir kita akan dapat 7/25. Ini jawapan akhir kita. Okay, so itu tadi adalah dua penyelesaian untuk masalah double angle formula ni. Okay, cuma soalan dia akan bagi information untuk awak. Okay, daripada information ni, awak dapatkan gambar rajah ni. Nak lukis gambar rajah, kena faham betul-betul. Okay, kalau dia bagi macam ni, kena guna konsep sohkah towa. Okay, kemudian nak tentukan dia kuadran yang mana, selalunya soalan akan bagi tahu sedikit info lah untuk tentukan dia berada di kuadran yang mana. Okay, kemudian untuk soalan macam ni, double angle ni boleh terus gunakan formula. Dah ada formula, masukkan formula, gunakan formula yang bersesuaian. Okay, dan untuk setiap triangle function tu, awak kena pakai konsep sohkah towa ni. Okay, okay, kita tengok contoh yang seterusnya berkenaan double angle formula ni. Okey, kita tengok lagi contoh yang seterusnya berkaitan double angle formula. Okey, sama juga. Okey, soalan dia bagi info. Okey, kemudian dia suruh kita cari sin 2 theta, cos 2 theta dan tan 2 theta. Okey, kita tengok info dulu. Okey, dia bagi sin theta equals to 1/3 and theta is in quadrant 1. Dia dah bagi tahu siap-siap theta is in quadrant 1. Okey, so nanti kita lukis dekat quadrant 1 sajalah. Okey, so kita nak lukis dekat sini. Okey, dia dah beritahu theta is in quadrant 1. Then sin theta equals to 1/3. Okey, sama juga kita nak pakai konsep sohkah towa. Okey, so soh kita diberi sin. Jadinya sin theta equals to opposite over hypotenuse. Okay, dan dia dah bagi 1/3.
positif. Okey, sebab dia duduk dekat kuadran yang pertama kan. So, semua triangle function adalah positif pada kuadran yang pertama. Okey. So, sudut kita, yang itu macam yang saya cakap lah, awak perlu selalu ingat yang bila kita nak tengok sudut je, mesti yang sentiasa rapat ke paksi X. Okey, so ni segitiga kita. Okey, so ini kita punya sudut theta. Okey, tadi sin theta opposite over hypotenuse. Okey, opposite 1, hypotenuse 3. Okey, dan kita cari sisi bersebelahan ni, adjacent. Kita nak cari adjacent, boleh kira lah. Itulah saya wakilkan dulu dengan X. Okey, X sama dengan 3 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Punca kuasa. Okey, punca kuasa 9 tolak 1. So, punca kuasa 8. Okey, jadi untuk nilai adjacent nanti, kita akan pakai punca kuasa 8. Okey, so kita selesaikan satu persatu. Sin 2 theta, okey, kita gunakan formula 2 sin theta cos theta. Sin 2 theta saya pakai formula yang pertama ni. Ini. Okey, so sebelah kanan dia 2 sin theta cos theta. Okey. So ini adalah dia punya formula. So nanti kita masukkan nilai-nilai triangle function ni dengan menggunakan sohkah toa ni. Okey. So sin theta kita dah tahu 1/3. Just letak dekat sini je lah, 1/3. Cos theta pula kita tengok dekat gambar rajah yang kita dah lakar tadi. Okey. Cos theta cos k. Adjacent. Okey, adjacent over hypotenuse. Okey, adjacent tadi kita dah dapat square root 8. Hypotenuse pula dah diberi 3. Okey, so cos theta kita adalah square root 8/3. Okey, so jawapan ni nanti kita selesaikanlah, simplify. Nak terus tekan kalkulator pun boleh. Okey, tekan kalkulator, kita akan dapat 0.6285. Okey. Okey, untuk cos 2 theta sama jugalah, kita tengok formula dekat sini. Okey. Nak pakai mana-mana pun boleh. Okey, tadi saya dah guna yang pertama ni kan. Okey, katalah saya nak guna yang kedua pula. Jawapan dia akan sama 2 cos kuasa 2 theta tolak 1. Okey. Cos tadi kita dah dapat square root 8/3. Square root 8/3. Ada kuasa 2. Jangan lupa Okey. Ni pun sama. Kita boleh selesaikan. Okey. Katalah kita cuba simplify. 2 square root 8 kuasa 2. 8/9 tolak 1. Sama dengan 16/9 tolak 1 sama dengan 7/9. Nak tekan kalkulator dalam jawapan dalam bentuk perpuluhan pun boleh. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan C. Dia minta tan 2 theta. Okey, yang ini sama dengan 2 tan theta per 1 tolak tan kuasa 2 theta. Okey, cari toa pula. Toa tan theta. Tan opposite over adjacent. Okey, tengok dekat sudut ni. Toa opposite dia 1. Adjacent dia square root 8. Okey, so kita masukkanlah dalam kita punya formula ni. 2 tan theta 1 per square root 8.
Masuk kat sini. 1 per square root 8 per 1 tolak 1 per square root 8 kuasa 2. Ada kuasa 2, kena letak kuasa 2 lah. Okey, kemudian kita selesaikan. Okey, macam ni. Okey, macam ni tadi kenapa saya selesaikan dengan menggunakan simple fraction operations. Sebab saya nampak kita boleh pemudahkan kita punya fractions ni. So, kita boleh selesaikan dengan menggunakan fraction juga. Okey, jadi kalau macam ni, contoh macam ni, awak nak simplify pun agak sukar. So, okey, so kita boleh terus gunakan kalkulator. Okey, tapi pastikan awak kira betul-betul masukkan dalam kalkulator tu. Buat satu-satu, kira atas dulu. Okey, kemudian selesaikan yang bawah ni, kemudian baru awak bahagikan. Okey, so tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan dia. Okey, yang atas tu saya dapat 0.7071 bahagikan dengan, okey, selesaikan satu-satu. Sekarang kita kira bawah pula. Okey, bawah ni saya dapat 0.875. Okey, lepas tu baru saya bahagikan. Okey, kita akan dapat jawapan akhir dia 0.8081. Okey, so walaupun awak boleh tekan kalkulator, tapi pastikan awak tekan tu betul lah. Okey, contoh awak boleh macam ni, boleh selesaikan atas dulu, tekan kalkulator bahagian atas, dapat 0.7071. Okey, lepas tu selesaikan bawah, dapat 0.875. Okey, kemudian baru awak bahagikan atas dan bawah. Okey, untuk mengelakkan kita daripada membuat careless mistakes lah. Okey. Okey, so itu tadi beberapa contoh yang saya dah tunjuk soalan yang trigo equation yang berkaitan dengan compound angle dan double angle. Okey. Okay, so untuk berbeza dengan identities, okay, awak boleh nampak lah kalau macam double angle dan compound angle ni, dia punya formula tu lebih direct. Okay, cumanya contoh yang pertama tadi, dia melibatkan compound dan double angle tu, kena pilih antara dua tu. Awak pilih tu berdasarkan untuk awak menyelesaikan soalan tu. Jangan pilih formula yang akan lebih complicated kan awak punya equation lah. Kalau boleh pilih equation yang akan memudahkan jalan kerja awak. Mana equation yang dah diberi dia punya nilai variable tu, boleh gunakan terus formula yang berkaitan. Okay, so jadi untuk subtopik yang kedua berkenaan solving trigonometric equations by using identities, basic trigo identities, compound angle and double angle formula, saya dah terangkan dalam video ni. Untuk video yang akan datang, saya akan terangkan lebih lanjut untuk subtopik yang ketiga. Kita akan belajar berkenaan the sine rule. Saya tunjuk sedikit. Dan law of cosines atau cosines rule. So kita bertemu lagi dalam video akan datang nanti dengan subtopik yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.